Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ulang balik ayat 49. Wa anihkum, dan hendaklah memutuskan di antara mereka bainahum bima anzalallah, dengan apa yang Allah telah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah engkau mengikuti nafsu mereka. Jadi nafsu ialah sesuatu yang bukan wahyu. Bila bukan wahyu, nafsu. Bila bukan tulisan, tidak ada dalam tulisan, dan tulisan tu wahyu. Bila tak ada tulisan, nafsu. Wahdarhum, dan hati-hatilah terhadap mereka. Dan hati-hatilah terhadap mereka, waspadalah terhadap mereka. Sebab orang ni sengaja sentiasa mengajak kita menyalahi wahyu, menyalahi tulisan. Bila menyalahi tulisan, dia kata jangan sampai memperdayakan kamu sehingga kamu berpisah dari tulisan. An ba'di ma anzalallah, dan dari apa yang Allah telah turunkan kepada engkau, yakni tulisan. Tulisan kalamullah. Jadi orang luar ni sentiasa nak kita menyalahi tulisan. Kita nak menepati tulisan. Berhati-hati tuan kata. Oh, tak buka. Oh. Patut tak bunyi. Sekejap lah. Fa'in tawallau, jika mereka berpaling daripada tulisan, sesuatu hukuman yang telah Allah tetapkan, tulisan, fa'alam, maka ketahuilah berpalingnya itu, berpaling dengan tulisan. Nak faham? Berpaling dengan tulisan ni bukan barang baik, barang buruk. Berpaling dari sudut tidak cakna dengan tulisan wahyu, ataupun mengabaikan, memilih cara yang tidak menepati cara wahyu, dalam konteks menjalankan hukuman kepada manusia, kan? Fa'lam annama yuridullah, berpalingnya itu sebab Allah nak bagi musibah kepada mereka, menimpakan kepada mereka biba'di, sebahagian disebabkan sebahagian daripada dosa-dosa mereka. Jadi nak kata paling dengan wahyu ni musibah juga. Tuhan nak bagi musibah. Bukan makna nikmat paling ni, musibah. Jadi Allah kata wa inna katsiran minhum minan nas, dan sesungguhnya kebanyakan manusia ni memang fasik, keluar daripada kandang syariat, keluar daripada kandang tulisan. Syariat atau tulisan, mana memutuskan diri daripada tulisan wahyu adalah fasik. Sama ada tidak cakna
menyalahi atau lawan. Apatah lagi. Segala hukum-hukum yang menyalahi wahyu itu jahiliyah. Segala hukum-hukum yang tidak menepati dengan tulisan wahyu itu adalah jahiliyah. Segala apa dan segala sesuatu yang tidak menepati wahyu itu jahiliyah. Apakah hukum jahiliyah itu yang mereka cari, mereka nak, mereka sungguh? Wa man ahsana minallah. Manakah yang lebih baik? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah? Jadi hukum Allah tu yang termaktub dalam tulisan. Mana menepati tulisan sepatutnya dianggap lebih baik bagi orang yang meyakini. Wa man ahsana minallahi hukman liqaumin yuqinun. Bagi kaum yang meyakini. Mana orang yang meyakini wahyu Allah dari Allah mestilah menganggap bahawa menepati tulisan itu lebih baik daripada menyalahi tulisan. Menepati, mengikut hukuman berdasarkan yang telah Allah turunkan lebih baik daripada menyalahi apa yang telah Allah putuskan. Mana menyalahi itu lawan mana iman, menepati itu maksud iman. Ayat ni melarang kita yang beriman ini menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman akrab atau pemimpin atau pelindung, kan? Apa-apa pun, kan? Pemimpin ataupun teman akrab. Wahai orang-orang yang beriman, sebab ini sifat munafik. Mana larangan berwala dan berteman akrab kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, serta selain mereka menjadi musuh-musuh Islam dan sifat atau bentuk wala kepada mereka dan akibat melakukan hal itu. Wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu, janganlah kamu mengambil atau menjadikan orang yang Yahudi, orang Nasrani yang agama mereka ni bukan Islam. Satu hal, metod mereka bukan tulisan, tetapi metod bukan tulisan. Kita Islam metod tulisan, dia metod bukan tulisan. Sebagai apa? Pemimpin. Sebagai teman setia. Ba'duhum, mereka ni, sebahagian mereka aulia, melindungi sebahagian yang lain. Mereka ni salah satu sama lain ni saling melindungi. Aulia ni saling melindungi, saling backup, saling tolong-menolong. Wa man yatawallahu, barang siapa yang mengangkat mereka atau berteman dengan mereka dari kamu, fa innahu minhum, maka sungguhnya dia dari mereka. Sesungguhnya dia dari mereka. Tak mungkin orang yang duduk belah nak menepati tulisan berteman rapat dengan orang nak menyalahi tulisan. Tak mungkin. Biasanya sejiwa. Tak usah tulisan juga. Inna Allah, semuanya Allah, la yahdi, tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.
Inna Allah la yahdil qawma zalimin. Mana dia kata berwala kepada mereka, menjadikan pelakunya pindah ke agama mereka. Bila metod agama berubah, lama jadi mereka. Metod kita lain, metod kita ni tulisan, metod dia bukan tulisan. Lama ikut mereka. Mana mereka ni maksud hidup ni nafsu. Kita maksud kita wahyu. Tak mungkin orang hidup dia ingin ikut wahyu, tiba-tiba berkawan baik dengan orang maksud hidup dia ikut nafsu. Tak mungkin. Dia kata jika tidak dicegah lama kelamaan akan menjadikan seorang hamba termasuk mereka pindah ke agama mereka. Kita kurang faham agama kita. Kita tak cakap mana Quran. Biasanya orang ni tak cakap mana Quran nak situ. Bila cakap Quran rasa kemahak kita. Pak Yahudi ni dah ada kitab, Injil ni ada kitab. Apa-apa dalam kitab mereka tu semua ada dalam Quran dah. Sepatutnya dia kena ikut kita, bukan kita ikut dia. Tapi bila kita jahil agama kita, tak akan dia ikut kita kan jahil nak ikut dia. Tak politik pula tu, tajuk politik. Ajar cerita tu. Apa tu? Tak selesai ni kata tak ada orang apa belah malam ni. Tengok tu. Tulis sajalah dah tanya kita tu. Edak dia. Tulis sajalah dah kita tak tanya tak payah rumit dia susah ni. Dia di corner kot lain. Sebenarnya jelas Quran kata apa dia ikut lah. Maka kamu melihat fatara, maka engkau melihat orang-orangnya dalam hati mereka. Engkau melihat orang-orangnya dalam hati mereka maradun, berpenyakit. Maradun ni semua tempat maksudnya penyakit munafik, kecuali dalam surah Al-Ahzab, penyakit nafsu. Kan? Yang larangan orang perempuan ni bercakap lemah lembut. Bimbang orang yang dalam hatinya ada penyakit, itu penyakit nafsu. Jadi kalimah maradun dalam Quran semua merujuk penyakit munafik. Ini penyakit munafik. Yusari'una, sifat dia bersegera. Terhegeh-hegeh. Terhegeh-hegeh tak? Untuk mendekati mereka, fihim, untuk mendekati mereka. Jadi kenapa mereka tidak ikut orang beriman, tapi mereka menjadi orang kafir? Sebab mereka tidak yakin orang duduk belah tulisan ni Allah janji kemenangan. Mereka tengok orang yang duduk belah bukan tulisan ni lebih meyakinkan kemenangan. Orang duduk belah tulisan ni dia tak nampak, dia nampak belah sana. Jadi dia bimbang nanti kalau dia kata nanti kalau orang kafir menang, orang nanya kita. Jadi nak elak daripada jadi naya nanti bila kafir menang, kena sokong dia kan. Yaquluna, mereka berkata,
Kami takut, nakhsha, kami takut. Kalau kami tidak mendekati mereka, tidak rapat kepada mereka, tidak berwalak kepada mereka, kalau orang Islam kalah, orang kafir menang. Nak kena kita. Antusibana dairah. Akan menimpa kepada kita malapetaka. Dia fikir malapetaka dunia dibanding malapetaka akhirat. Munafik, dia tak nampak akhirat. Dia fikir hak dunia. Jadi kita ni, kita juga tadi kita beritahu tajuk munafik dalam surah An-Nisa. Kenapa kita ni jadi, kalau orang kafir hakiki ni, dia suka belah sampah. Tak belah ni. Orang munafik ni dia mudabdabin. Kalimah zab. Kalau zubab, lalat. Lalat ni suka barang sampah. Barang tak jelas dia suka. Orang kafir tu zubab, suka barang sampah. Orang munafik ni dia tak boleh. Dia nak jaga dua pihak. Dia macam tak, dia tak yakin. Kalau orang beriman ni, dia akan sepenuh hati ke belah beriman. Orang munafik ni belah bagi. Takut belah ni. Jadi jaga dua-dua. Barang tak jelas pun dia sapu, barang jelas pun dia ambil. Barang tak jelas pun dia ambil. Dia tak kukuh. Bagi orang-orang beriman ni, belah jelas lah menjanjikan suatu yang menjamin masa depan. Bagi orang yang tak yakin ni, dia nak duduk belah jelas tak apa mana, nak duduk tak jelas pun tak apa mana. Jadi macam kadang-kadang nak belah tak jelas. Kan? Natika. Munafik tu dia tak sungguh. Orang sungguh nak duduk belah tulisan. Menyalahi tulisan, hak ni bahaya. Hak dia nampak dunia, nanti orang kata lah apa lah. Kan? Kata nama apa? Toleransi. Toleransi bahasa dia. Toleransi dia nak jaga orang. Padahal munafik. Beriman ni nak duduk belah tulisan. Ada tulisan kita okey, tak ada tulisan tak okey. Ya. Walau orang kafir jelas dia tak sih. Dia nak belah nafsu. Orang level kita macam mana? Level ni macam-macam. Level orang ni tak masalah. Hak kita bimbangnya Allah Ta'ala buat label kita je. Nampak tak? Label orang kalau kita takut, label Allah Ta'ala. Label orang kata kita fanatik, label Ta'ala Allah kata kita munafik. Kita nak rasa takut mana? Tu kata antusibana dairah. Dairah ni mana takut benda yang tak patut, takut benda yang tak ada pun. Orang kata-kata saja je. Sekarang ni kita dalam dua dilema. Memang nak buat lagu ni orang kata, nak buat gini Allah kata. Itu ujian nak tengok iman kita sejauh mana. Rasulullah takut. Rasa takut manusiawi, fitrah takut. Tapi dia memenangkan takut akhirat, mengabaikan takut duniawi. Untung dia. Kita lah ni nak lawan yang takut dunia ada. Kira gini, kalau gini orang kata, orang gini. Senarai belakang, senarai Allah Ta'ala pula. Lepas tu pun ada tanya iman. Rasa-rasa mana yang lebih bijak? Hak lebih yang menguntungkan. Memanglah dunia ni susah. Tapi kalau banding dua ni, sebab tu iman-iman ni bukan barang mulut. Dia barang yang tak boleh nak diuji, yang tak boleh nak berpura-pura. Dia memang dia duduk dalam dunia hakiki tengok. Ini senarai belakang, ini senarai belakang. Sekarang ni betul kita takut Allah lebih daripada manusia. Takut kita mulut saja. Masa ni kita nak buktikan. Kita cakap ni sebenarnya benda ni ujian kita juga. Tapi kita tahu dah. Kenapa Allah buat ujian benda ni? Supaya yang betul-betul beriman, kan? Memang mana orang yang betul-betul susah. Memang dalam keadaan lagu tu istilah dia panggil Rabtul Qalbi ni kan. Waktu Ashabul Kahfi, kalau dia cakap dia kena bunuh. Kita kena kata ya, dia kena bunuh kalau dia cakap.
Waktu kalau cakap saya tauhid, waktu tu sama-sama cakap lagu tu kena bunuh. Kita kena kata apa? Fanatik, kita dah takut dah. Ni kena bunuh. Maknanya dia imbang antara dua. Kalau cakap kena bunuh. Tapi kalau tak cakap kita rasa tak kemah. Kita rasa kita kata yakin pada Allah. Ni masa ni kita nak uti kita yakin pada Allah. Lepas tu dia bercakap. Dengan dia bercakap tu menyebabkan hak yang dia takut tak berlaku. Akhirnya dia selamatkan daripada tu dia panggil Rabtul Qalbi. Rabtul Qalbi ni juga. Istilah juga tu. Dalam konteks kita ni. Berlaku ujian. Nak ni, lagu ni. Tapi kita pilih lagu ni juga. Kalau tak pergi. Juga tu menyebabkan berlakunya Rabtul Qalbi. Juga. Kerana Rabtul Qalbi ni unsur juga tu ada. Walaupun tak faham, mengaji juga. Unsur-unsur memenangkan Rabtul Qalbi. Walaupun orang kata macam-macam, Nabi ni tetap menyampaikan wahyu juga. Walaupun ditekan, dikata macam-macam, gila kan. Nabi sampaikan juga. Bertahan juga. Istilah juga tu banyak ke Nabi dan sahabat. Jadi, kenapa mereka sahabat Nabi ni dapat mati dekat Rabtul Qalbi? Sebab banyak kaya dengan juga tu. Walaupun orang kata macam-macam, tapi dia buat juga. Maka bila banyak juga tu, maka banyaklah apa tu? Dia panggil apa? Banyak dia panggil kemungkinan ke arah Rabtul Qalbi tu. Juga. Tengok cerita sahabat Nabi semua juga. Dak. Hak belah munafik tasir juga tu. Bila sebut orang kata dia jadi labah dah. Mana nak kata dalam konteks apa tu scan, dalam konteks nak neraca keimanan ni kan, begitu mudah Allah check kita. Betul tak kita beriman atau kita munafik? Jadi Allah kata fa'asallah. Asal ni bila Allah sebut makna pasti. Semoga pasti. Mana yang mereka takut tu menang belah kafir. Hakikat dia menang belah beriman. Menang belah beriman. Macam kita nak ikut belah tulisan dah. Tapi nantikan. Bila mati esok kita tengok menang belah tulisan. Kita duduk belah nantikan. Gigit jari kita. Orang yang waktu beriman mantap buat putusan nak duduk belah tulisan. Kita duduk belah nantikan. Lepas tu bila ke akhirat esok, bila orang yang duduk belah tulisan tu mantap belah tulisan tu dapat darjat tinggi, gigit jari kita. Kita pilih lagu tu nak macam mana? Ni ibrah kita pun tak kemah juga. Tapi nak kata benda lagu ni nak beritahu. Sekarang kita tahu ke manakah aku nak pergi. Kalau lagu ni A, lagu ni B, lagu ni. Makna sebenarnya apa-apa wahyu turun ni kita tidur tak lain tau. Dia mikir lagu ni. Nak tahu Nabi dan sahabat lagu tu. Kan makna dia tahu dah Quran ni memang sungguh tak boleh angin dengan Arab Jahiliyah. Kalau sampai meletup lah. Meletup sungguh. Bayangkan apa yang Nabi fikir malam hari nak sampai ke mana ni. Saya rasa situasi dulu hari ni dia ambil sifat sederhana. Apa dia? Sifat sederhana. Sederhana je lah. Istilah sederhana tu menepati wahyu kedah. Dia kadang-kadang sederhana tak sedap. Kata biasa apa tu orang kata kenapa gitu juga. Dok. Apa tu kata apa bahasa Kelantan? Dok. Kata nampak gitu mo dia. Biasa kata-kata itu memang Nabi tu memang kena kata apa gitu. Padahal Nabi betul dah, tapi orang kata macam-macam ke Nabi. Gitu mo dia kata lembutlah sikit. Kan? Orang kata tu nampak macam betul dia. Dan Nabi betulnya memang nak kata kalau kita kata Nabi ni layak dapat syurga paling tinggi yang patut lah.
Sebab kita dah dengar cerita dia tu, kita belah kita sendiri kita rasa tak mampu. Maknanya memang bila ngaji Quran ni memang main perasaan. Sebab bila kita lebih pada tahap sederhana, yang kita macam ekstrim, sebab fanatik, orang kita macam siasat gitu. Jadi kita boleh cop gitu. Dia lebih pada tahap sederhana. Kita ekstrim. Ekstrim agama. Ekstrim means ekstrim berlebih. Sebenarnya kita itu orang kata, kita tengok wahyu tu lagu mana. Wahyu nak jangan takut katalah. Mana kalau kadang-kadang Islam ni Islam menakutkan kadang-kadang. Satu hadis pasal sederhana. Bersederhana. Bersederhana lagu mana kita tengok sederhana? Bersederhana lagu mana? Kita tengok juga bersederhana konteks apa tu. Bersederhana dalam konteks apa, dalam konteks menyampaikan kena sampai. Ikut wahyu kena ikut sungguh. Kita tengoklah dalam konteks-konteks ni. Mana sebenarnya setelah kita mengaji Quran ni kan, sebenarnya tempat yang Allah letak tu comel dah. Lepas tu orang nak kata-kata lagi, anda tengok gini, sebelum anda mengaji Quran ni kan, anda nampak Quran ni dia ada unsur pengorbanan, unsur susah untuk orang lain. Anda nampak kesan orang yang mengajar kita tengok, perasaan dia tu guru dah betul juga. Cerita orang yang mengajar semua ujian macam-macam. Orang kata, tapi sebenarnya kita bukan nak pegang belah orang kata ni macam-macam. Kita nak duduk belah hak wahyu kata. Wahyu kata lagu mana? Orang kata ni, orang nak kata lagi. Majnun ke apa-apa lagi. Jangan ni kita duduk belah mana? Belah yang jaminan selamat atau belah hak nak sebagai sedak orang? Memang kalau belah orang ni payah kadang nak kira orang. Sebab tu jadi masalah masyarakat. Ni ayat anda tahu sebenarnya ayat ni lepas ni wala yakhafuna laumata laim. Lepas ni tahu tak? Tidak takut celaan orang yang mencela. Kalau fikir orang celah sudah. Kita tengok apa tu orang bukan Islam yang masuk Islam. Dia fikir orang kata macam-macam ke dia. Tak boleh sikap apa. Tak makan sama. Sebab apa? Dia tulisan. Cuba tengok dia, cuba tengok kita. Kita ni fikir orang tak buat lagi, fikir dah orang kata macam-macam mimpi ngeri dah. Tak kenal lagi mimpi dah. Orang yang masuk Islam tu tengok dia, duduk dekat jalan. Gini dekat negara sana ni kan dia ada apa dia panggil hak dekat London tu. Dia ada satu kawasan memang siapa boleh cakap. Panggil apa? Dia satu negara dia dekat situ kan, dia ada satu tempat ni. Mana cakap macam-macam orang kata macam-macam. Tapi tak peduli. Wala yakhafuna laumata laim. Hak ni ayat ni duduk, kita tahu dah mungkin timbul perasaan tadi kan. Apa ayat lepas bawah tu? Kalau mutaksir mempunyai agama ni takut orang kata, tak apa. Ada orang yang asal bukan Islam, dia masuk Islam, dia tak fikir orang kata apa. Nak kata-kata lagi ya. Kita nak mati selamat. Nak menyelamatkan orang lain. Dia tak heran orang kata apa. Yang dia fikir kata apa. Kita ni nantikan. Ingat ni. Semoga Allah mana pasti ya, mendatangkan kemenangan kepada orang yang beriman atau amrin min indi, atau keputusan dari sisinya. Makna keputusan dia tetap menguntungkan orang yang Allah jamin. Orang yang rela ikut wahyu dia walaupun nak kata apa-apa. Jadi orang yang duduk belah tengah atau duduk belah tengah ni, sedar lah. Memang nampak bijak. Tu kata Maulana kata munafik ni adalah satu keadaan kita rasa bijak. Rasa macam bijak padahal sebab munafik tu. Ni doa dia. Hak ni comelnya toleransi, boleh kan jaga hati orang lain. Nampak comel. Tapi kita nampak, kita rasa diri sifat comel. Tapi sebab munafik sebenarnya. Sebab munafik. Kita kan bijak. Tengok ni. Boleh makan belaka. Bijak. Kan? Tengok boleh makan. Bijak. Nampak bijak. Tengok kita nak pandang. Oh ni lagu ni.
Tapi sebenarnya dia bangga, tapi sifat munafik tu. Berbangga satu sifat. Berbangga. Bagi dia tengok dia tengok. Nampak cantik. Tapi itu adalah sifat munafik. Fayuslihu, lalu menjadilah mereka ala ma asarru fi anfusihim, atas apa yang mereka rahsiakan dalam diri mereka. Menyesal. Nadimi. Hak duk belah hak yang sungguh tu. Sekat dunia kita kata Israel lah apa buh cap ke apa, dia tak peduli. Untung lihat dia. Kita lah duk saja ni tengok ni. Kita rasa kalau kita pergi jumpa orang yang masuk Islam, malu kita. Di sini semua passion kita. Kita rasa macam comel cara kita ni. Kan? Cara kita bertoleransi dengan orang kafir ni comel lah kita rasa. Dia tengok orang bukan Islam masuk Islam, malu kita rasa berani dia. Kita rasa macam kita duduk bak sama, kita tak nampak. Rasa macam comel kita dah lah. Bila duduk dengan orang yang bukan Islam masuk Islam, dia kata mu tengok ni cara ni betul. Cara mu dulu tak betul. Mu ni Islam dah mu betul, mu tak beritahu kat kami. Patutnya cara lagu ni ajak orang lain kata. Kita ni alhamdulillah orang lain beritahu. Kalau tidak mati kafir kita. Kita ni toleransi. Jadi atas nama toleransi sengak cakap. Tapi dia kalau bagi saya lah, kalau daripada bidang keagamaan, kalau strict lah, strict. Kata tolak, yang kita kata ikut Quran itu kan, keras lah. Sebenarnya tak keras sebenarnya. Dr. Zulkarnain dia ada cara dia mengajar. Kalau dia keras, kalau kita kata dia keras, makna berapa ratus yang masuk Islam. Orang benci dia ke? Yang benci dia, yang tak yang ni. Mana orang bukan Islam masuk Islam, suka dengan dia tu apa? Yang belum masuk Islam suka dia banyak. Anda ada jumpa satu orang. Dia kelompok golongan ustaz alim dia gitu ni. Dia kena berminat. Orang yang suka dengan dia. Tapi kalau di ke atas lah, lagi saya pemerintah kan, pemimpin. Straight. Kalau dia straight, keras gitu, ekstrim ke, radikal ke, fanatik ke, orang lagi. Tapi kalau orang yang agama, ajar, tak ajar, tiba ya bagi je kan, tak kira. Kalau itu ramah pemerintah. Kalau tak dia kata Ustazah. Kalau stadium penuh stadium. Tapi kalau pemimpin dalam atas, kalau dia straight lah itu, tak ada penonton. Tak apa, nanti dulu. Dia sebenarnya dia balik pada asal balik. Kita sebenarnya kalau kita anda sebenarnya lawan perasa juga kita. Lawan perasa tu kita nak jaminan. Kita nak jaminan selamat. Bila kita ngaji Quran, kita nak tengok mana hak bahagian jaminan selamat. Bahagian jaminan selamat lagu ni. Lepas tu orang nak kata kita macam mana kita. Rumit. Kalau kita duk cara orang kata tak boleh nak buat Quran. Tu. Kalau ikut orang tak habis. Kita tak kisah. Ini yang dia kata. Dia tengok sambutan orang macam ramai setuju. Dia ubah balik. Sebab tu dalam konteks kita beragama ni sedap yang kita tak ada apa tu kepentingan apa-apa lebih selamat. Let kita contoh kita dah. Kalau kita contoh. Kadang-kadang kalau orang contoh kalau konteks yang jenis apa tu bahagian-bahagian yang bagi perkhidmatan bahagian penasihat ni kan. Konteks foraid ke apa. Sebenarnya kadang-kadang bila ada kepentingan dia akan dibelok kadang-kadang. Tanyalah. Bank gitu kat bank. Lepas tu bahasa kita. Bank, tu bahasa kita. Bank. Contoh bank kan. Dia bukan nak ikut kita sangat. Dia nak nama kita je. Sebab dia tahu bila ada nama dia orang percaya. Tapi bila nak ambil dia sebagai ni bukan nak dengan rasa sangat. Tu kita kena berhati-hati daripada orang nak untuk ambil kita atas faktor duniawi itu kena jaga-jaga. Wa yaqulul ladzina amanu, dan berkata orang-orang yang beriman.
Mana setelah terzahirnya mereka itu munafik. Terzahirnya mereka itu munafik. Ahaulai, apakah mereka ini yang alladzina aqsamu billah, yang bersumpah dengan nama Allah. Orang munafik kok bersumpah. Sebab bila kita munafik ni, kita takut orang tak percaya iman kita. Takut apa? Iman ni tak perlu orang tahu. Allah tahu sudah. Dia memang tak benda tak patut. Kita ni dia jadi macam-macam takut tak tempat munafik ni. Jadi kita sebagai beriman benda dalam. Yang penting Allah bersaksi kita beriman sudah. Kan? Barang dalam kita serah ke Tuhan. Kita sendiri serah ke Tuhan. Orang dia nak cakap sudah. Bukan perlu orang mengakui. Kita nak Allah mengakui. Sebab Allah mengakui itulah sebagai jaminan selamat. Orang kita kata, orang semua kata Razali beriman. Padahal tak beriman pun. Contoh tak? Jadi beriman ni sebenarnya yang kita nak ialah aku daripada nak Allah tu. Orang munafik ni dia sebab dia nak beriman tu atas faktor duniawi ni nak. Bukan atas faktor nak selamat akhirat. Untuk jaga dunia dia. Waktu bila orang beriman tahu dia tu munafik, dia kata bersumpah dengan nama Allah dengan sesungguh-sungguh sumpah, innahum la ma'akum, sungguhnya mereka ini bersama kamu. Ni orang-orang yang beriman yang waktu tu terzahir bahawa mereka yang berkata ini munafik. Jadi orang munafik tu habitat a'maluhum, rosak dan sia-sialah amalan-amalan mereka, fa asbahu khasirin, maka menjadilah mereka orang-orang yang rugi. Jadi isu yang tadi kita duduk Quran kita, Pak Johan mengaji Quran ni nampak macam berat je ni, baik tak mengaji, kita kata baik tak mengaji. Rasa macam-macam, rasa betul memang bila kita mula-mula kita mengaji daurah tafsir daripada guru kita, rasa macam panas sejuk, rasa macam rasa sedap bila dengar cerita Nabi, sahabat. Tapi tajuk perjuangan ni sesuatu yang menakutkan. Menakutkan. Nak bercakap ni, gimana ni. Sebab kita lagi terasa sebab kita mengajar dah. Kalau kita baru start mengajar, kita lain. Kita boleh cakap-cakap. Ni bayangkan kita start mengajar dah. Lepas tu kelas kita pecah. Hak nak ikut kita lah. Hak tak ikut. Nak kata bayangkan. Kerana perubahan pemikiran. Ada murid kita ikut sampai dia ikut kita, dia pergi Maulana Hadi. Ada yang tak ikut kita, tengok macam pelik lain lagi dah ada. Tapi itu yang anda kena hadapi. Kalau perasaan nanti kalau aku mengajar tajuk ni habislah, pecahlah. Betul. Hak kita fikir yang tak ikut kita, hak fikir yang ikut kita tak ikut kita. Tapi sebenarnya lebih baik kita kena betul-betul. Sebab apa? Kalau mati kita lepas. Kalau tidak kita bahaya. Sebab tu kita kata dalam kita nak betul ni kan, cabaran tu tak ada. Tapi kita rasa lega sebab kita dah buat pilihan. Cabaran ni memang cabaran, tapi kita dah buat pilihan, kita rasa lega. Memang ada orang terima, ada orang tak terima, tapi hanya penting kita sudah buat apa yang kita dengar daripada Tok Guru kita, kena bercakap kepada apa. Tidak, kita munafik. Kalau cakap ni orang suka belaka, munafik. Ada benda kita tak beritahu. Mana kalau ada orang marah tu lega kita. Mana kita dah berseserah, kita tak susuk, tak sembunyikan. Kita beritahu kan. Tak apa, sekadar yang boleh jawab. Jangan lebih-lebih. Biarlah kita ni nampak macam tak pandai-pandai. Sekadar boleh jawab. Walaupun kita kalah, tak apalah, ambillah menang. Maulana, ambillah menang. Kita tak usah menang. Kita nak Quran je. Kita bukan nak menang dalam kita bukan nak balah. Kita nak beritahu, lepas tanggungjawab. Jadi kita tak paksa nak terima, tak ada masalah, kita lepas. Kalau kita lepas. Mana kalau kita diam, rasa bersalah. Kita bercakap, kita lepas. Sebenarnya cakap tu rasa lepas. Tak cakap selama tu kita rasa bersalah, tak lepas. Tengok,
Kalau kita tosir duduk dalam belah wahyu nak menyampaikan apa yang wahyu kata kepada orang lain, tak apa. Kan? Makna kita tak mengaji wahyu. Tosir berat mengaji wahyu ni. Bila tak mengaji wahyu, berkeadaan betul jadi punah. Berkeadaan betul jadi punah. Tuan buat. Orang yang punah, berkeadaan punah tu mengaji wahyu jadi betul. Allah buat balik. Dan dia pun tak sungguh-sungguh buat. Tak ada rasa takut. Hak kita buat alasan tu, tak ada apa-apa dia. Apa? Kita lama dah rasa tertipu. Kita rela hidup dengan ni sampai kembali ke rahmat Allah. Orang nak kata-kata, katalah. Dia tu orang kafir. Baru jumpa Quran, lepas tu rela hidup dengan tak kisah orang kata apa sampai kembali ke rahmat Allah. Kita ni mati hidup lahir dengan Islam. Takut orang kata lala tukar tempat. Tuan buat tukar tempat. Terus ngaji Quran lala akidah tak betul. Siapa rugi? Dia akidah tak betul jadi betul. Kita betul tok saya tunda tanggungjawab, tok saya ngaji Quran. Lala bertemu dengan tak betul tak boleh nak tolak. Lala tak betul akidah kita, bertukar. Kan? Ni pengalaman Maulana ada ni orang Yahudi di situ. Tok guru dia asal Yahudi. Kan? Tapi jadi orang hebat dalam hadis, dalam ilmu bahasa Arab, ilmu hadis. Makna dia 40 tahun masuk Islam. Umur masuk Islam 40 lebih. Tapi daripada 40 lebih tu dah hafal Quran. Duduk kat masjid. Dia kahwin dah, ada anak dah. Hafal dia Quran, dia hafal hadis, dia mengaji, jadi mengajar hadis pula. Kepahaman agama ni lebih daripada kita yang, dan dia tidak takut perkataan orang kata. Memang jenis straight dia, tak peduli. Jadi cerita sikit lah, dia cerita ada satu orang dia mengajar di Pakistan. Syekh tu dia asal Yahudi, masuk Islam. Dia cerita dulu dia masa dia berislam pandangan kita. Masuk Islam dia tinggal belakang. Orang kata tengok dia tu lebih daripada Islam. Kita tu tak tengok daripada cara hidup dia, berkeluarga dia. Allah, menepati sungguh cara Nabi nak. Jadi malu gitu. Hafal Quran pula. Anak dia 2 orang mufti. Kan? Mufti ni 10 tahun lebih pada 10 tahun mengaji. Mufti anak dia. Dia pernah merepek dalam kelas. Sebab jumpa satu orang perempuan ni, orang Pakistan duduk Amerika. Tengok dia Yahudi. Yahudi ni memang pasir bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris pasir, bahasa Arab pasir. Lepas tu orang perempuan dia kata apa? Dia kata, dia sebut Quran tu, Quran. Dia marah waktu orang perempuan Pakistan tu. Quran. Dia kata orang-orang kita ni kata pergi negara mereka habis jadi barat belaka tu. Dia kata hari tu tak mengajar. Dia merepek ke orang putih tu. Nak kata kita ni kerana tak apa rasa mulia dengan agama kita, rasa bangga sampai cakap pun jadi lagu lain dah. Habis ikut belaka dia kata. Kita ni hak sana tu macam sampah. Kita rasa bawa rasa Islam ni. Sebab kita rasa selama ni hak kita dah suka bangga tu sampah rupanya. Hak Islam yang mulia. Orang Islam rasa Islam ni macam tak ada harga. Dia ambil barang sampah kita buang. Sebab kita tak minat mana. Kita tengok dia tu, tak takut ke orang kata ekstrim ke? Tak ada istilah ekstrim, tak ada. Hak ni kata hak, orang nak kata-kata lagi. I don't care, dia kata. Baru kita nampak. Satunya lagu ni kitanya. Tapi bila kita duduk lagu tu, kita macam-macam. Ekstrim lah, radikal lah, apalah. Sebenarnya, cara dia tu tepat. Kita ni tak betul. Wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum, barang siapa yang tosir Al-Quran, tak usah peduli dengan kitab dia, lalu lama-lama jadi tak betul akidah, kan? Allah akan buat tukar orang yang tak betul akidah, jumpa Quran, bertukar tempat. Mu tak say Quran tak apa, Allah pilih orang-orang yang asal tak betul akidah, minat kepada Quran, sokong dengan mentor Quran, tulisan. Ya'tillah, Allah akan datangkan biqaumin, satu kaum, yuhibbuhum, dia mencintai mereka.
Sebab apa? Sebab suka menepati wahyu. Tak boleh orang kata. Wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah. Berlemah lembut ke atas orang-orang yang beriman. Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Keras kepada orang-orang kafir. Lepas tu kita kata apa? Fanatik, radikal. Dia tak peduli dia. Jenis dia tak makan, tak peduli. Nak kata apa? Yujahiduna fi sabilillah. Bukan masuk Islam saja. Dia tarik orang-orang lain masuk Islam sekali dengan dia. Kan? Yujahiduna fi sabilillah. Tengoklah ni. Bagi apa? Bagi apa? Kalau hal belakang kita. Bagi baca Quran, orang masuk Islam lebih pandai daripada kita. Bagi mengajar Quran, orang bukan Islam lebih pandai daripada kita. Tajuk Islam lebih faham dia daripada kita. Kenapa? Sebab kita ada kitab tak peduli mana. Benda mulia kat kita tak peduli mana. Dia baru jumpa, menghargai. Lepas tu dia rasa selama ni mungkin dia ni habis buang banyak, dia sungguh-sungguh dengan Quran. Lepas tu wala yakhafuna laumata laim. Mana memang orang nak kata macam-macam, nak bergelar macam-macam, radikal lah. Kan? Nak kata apa lagi? Ekstrem lah. Tak ada toleransi lah. Tak peduli dia. Kan? Ini tak peduli. Sebab celaan ni menyebabkan tak boleh buat. Kalau ikut orang kata tak boleh buat Quran, betul dah. Mana nak kata? Kalau Nabi fikir orang kata, tak boleh nak ajar tajuk wahyu ni. Anda mula-mula fikir tak? Takut dengan kalimah ni. Wala yakhafuna. Duk ulang. Duk ulang kalimah. Sebab kalimah ni payah. Sebut sedap, tapi payah nak merealisasikan. Orang Nabi sendiri pun antara dia dengan ustaz-ustaz. Tubuh yang belajar kan. Dia sendiri pun. Memang anda tahu dah, dia tegar. Dia tugas menguji teori. Memang tahu dah. Tahu dah. Tak apa. Biarlah. Ustaz cakap Ustaz. Yang lawan dia lah. Dia bertentangan dengan dia kan. Tahu yang orang cakap itu ni. Memang tahu dah. Kita iyalah tu lah. Lepas tu kita tu kata kita metod. Bukan kira alim lah ni, metod. Alim nombor dua, kalau ni metod nombor satu. Metod nombor satu. Dulu ada orang tengok alim, metod kita tak nombor dua dulu. Bila kita mengaji Quran, kita tengok. Saya kira Ustaz Sujud lah. Saya terasa tu dia macam kena ke orang. Anda tahu? Kena orang. Tahu. Cuma orang alim tu. Ya tahu, tak kisahlah, tak kisah. Saling pun kita susah dia. Itulah. Memang dalam konteks mana konteks contoh tak? Kalau anda fikir belakang tu kan, tak boleh buat daurah ni. Dan tak boleh nak tahu tajuk isu-isu puja roh, tak faham. Isu puja roh sensitif. Puja benda sensitif, puja tok guru sensitif, puja tiga benda dia sensitif. Tapi anda kena beritahu. Sebab anda pun tak jelas dulu. Kan? Kita tidak rasa susah walaupun kita ni dulu tak jelas. Mula kita bertentangan, pemahaman kita bertentangan, mula tapi bila kita mengaji, kita nampak ketelusan, kita nampak ada benda-benda, kita nampak bukti bahawa ini benar. Waktu kita ubah pahaman. Dan kita tak peduli. Kita rasa kesyukuran. Sebab apa? Baru kita faham takdir Allah. Anda tak kata anda apa tu ni banyak kurang lagi kita. Tapi nak kata kita bercakap ni atas kita pernah mengalami zaman tu. Kita pernah duduk belah sana. Tengoklah pondok kita, pondok mana kita. Tengok sendiri ya. Orang-orang tak sangka. Sebab kita tengok sendiri keadaan tu. Waktu kita merasai, waktu kita jadi bingung mana. Sana bingung lah sana. Kita balik sini kita mencari hak. Jumpa orang lain beritahu, oh kita jelah. Kita tengok sendiri benda-benda hak yang kita ni. Kita bingung. Bingungnya kita jadi macam patutnya mengaji makin jelas, makin tak jelas bila metod salah. Patut terserah kita, anak tak kisah dah. Sebab nak kata mengalami macam Melanda tu kena dah sebagai kita, tapi dia tak kisah. Sebab apa? Sebab kita naknya Allah jamin. Orang nak kata-kata dia. Ada saya ustaz. Dia saya cakap dia macam mau banding dengan orang. Dia WhatsApp saya sampai berpuluh. Memang. Ini senarai. Senarai orang kita buat bidah. Kan? Bidah yang tidak pada sunnah. Sama orang dia itu kan sunnah. Jadi senarai saya.
pasal dia tak bilang ni. Kerana ratu kasih dia semua. Betul. Siapa pasal naik kereta naik untung. Tak salah dari dia. Iyalah. Dia luahkan ke dia. Tak apa, tak kisah. Ada orang tu dia bawa ayah dia motor okay. Pertama kali dengar. Di isu ni memang benda ni bagi orang yang dia pernah duduk dua keadaan. Bagi anda lah, bukan masalah orang ni tak jahil, tak tahu. Kita pernah, mana sebenarnya perasaan. Baik, kita mencari dah. Jenis kita tak menolak, kita kena mencari. Kita pernah duduk sebelah sana. Kita jadi persoalan, betul ke belah ni? Betul ke belah sana tu? Jadi persoalan. Sebab kita mengaji cara belah sana, kita jadi macam kawan dengan orang-orang yang kita banyak. Kalau kita habis banyak mana peristiwa-peristiwa yang kita jadi persoalan. Jadi persoalan tak terjawab. Bila kita jawab lagi, dia suka. Sebab apa? Sebab metod dah tu. Dan kalau tak dia, waktu keadaan dia mengajar tu, waktu keadaan orang berhajat sangat penerangan tu. Orang mereka juga ada ustaz lah, ustaz kan. Ustaz banyak di Indonesia. Yang betul tangan dengan dia ni. Ustaz-ustaz pada Mesir. Bukan Mesir, bukan Azhar saja, tak kira. Lepas tu kita tak kisah masalah bertangan dengan orang. Kita yang kita tu kata-kata dah. Yang kita bangun bertangan dengan wahyu, orang ni kira ustaz ni tak serius. Kita bukan masalah orang tak serius. Kita masalah kita ni, kalau kita duduk belah ni, wahyu duduk belah kita kedok. Baca ayat Quran, baca kalam Nabi. Kalau kita duduk belah ni, kita nak belah ni Allah sama kita, Nabi sama kita. Orang nak sama kita tak apa. Orang telus lagu tu, dia tak fikir. Orang tak telus, dia fikir gitu. Orang telus, dia tak kisah orang, dia fikir dia nak selamat. Malah susah, macam cabaran. Tak apalah, habis ni. Sebenarnya, telus duduk dalam wahyu, walaupun dalam keadaan tidak peduli orang yang kata-mengata tu, sebenarnya bagi orang lah, bukan dia nak duduk, tapi sebenarnya dia untung. Kita bagi tengok orang yang tidak perlu orang kata apa ni, sanggup sama kebenaran ni, berkorban apa saja ni, sanggup susah dengan orang lain ni, jiwa dia kata dia betul. Dia betul. Tak peduli dah orang kata apa. Walaupun kita, mana dalam kita mengaji daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, kita nampak, jiwa kita nampak betul dia. Kita tak boleh tipu. Apalah mana kita nak duduk dalam tak betul lagu tu, nak menipu dengan orang lain. Buat apa? Nak sedang sekejap gitu saja. Buat apa? Susah ya, susah betul. Tapi berbaloi. Kita tengok dia berbaloi, dia untung. Dia sanggup. Orang yang dia ambil dari Pakistan, gitu juga susah juga macam dia juga, berat lagi. Tapi kita suka. Daripada dia kita tahu. Kalau dia tak berani jaga benar-benar, sekarang kita dah tahu betul salah. Tapi sekarang kita tahu. Anda bersyukur sangat. Sebab kita ngaji tempat salah. Kita ngaji tempat salah. Kita tak sering ngaji tempat salah. Tak sering kita. Siapa nak beritahu kita kalau bukan dia? Yang berani. Orang takut. Nanti orang kata. Kita nak tahu benar. Kalau dia tak cakap, siapa nak beritahu kita? Siapa nak beritahu kita? Sama kita dah betul, tak betul lah betul kita. Dan kita berpengaruh sangat dengan dia. Pengaruh sangat. Ya Allah. Anda syukur sangat. Fikirlah, ya Allah, aku ni dalam hidup aku ni 20 tahun. Kan? 30 tahun hidup nak mengaji. Tiba-tiba tak betul. Kalau tak jumpa ngaji ngapa Quran dah, tapi tak betul, macam mana kita fikir? Memanglah fikir orang tak setuju. Tapi kalau kita tak bercakap, kita tak boleh tipu dengan Quran. Hari-hari Quran tu kata tak. Siapa nak? Sebenarnya buat apa Allah kata, selesai masalah. Memanglah soal macam mana? Kadang-kadang orang kata ustaz tak bijak mana? Iyalah, orang kata tak bijak. Duduk kata lembut lah sikit.
Jangan buat lagu mana dah kurang kata. Kenapa baca lagu mana kita? Kita boleh tipu dengan manusia, tapi tak boleh tipu dengan Allah Ta'ala. Nak tipu tak boleh. Kan? Nak dua belah mana kita? Kita nak orang suka kita. Nak mengajar ni biar orang tak bagus dia mengajar. Kan? Semua boleh berlaku. Tapi sampai mana? Kita dah kisah kita mengajar dah. Kita mengajar dah. Kalau tak mengajar kita lagi, kita mengajar dah. Bila mengajar dah, kita nak duduk belah tak berhenti mengajar atau mengajar betul. Dua tu dilema. Bila kita betul mengajar, berlaku pecah dalam kelas kita pecah. Ada yang mengaji ikut-ikut. Tapi kita rasa berbaloi. Kita dah buat pilihan yang tepat. Kan? Haknya Allah buat jaminan. Manusia jaminan tak ada kat dia. Jaminan ada pada Allah dan Nabi saja. Kalau kita ikut orang kata ni, kita akan menyesal nanti. Nak ikut bahagian sedap, menyesal kita. Menyesal, sungguh. Orang tak marah kita. Tapi Allah murka kita. Puas hati ke? Orang tak marah kita, siapa duduk saja diam gitu. Nah, kan kita kata comel lagu ni, diam lagu ni. Ustaz apa ni? Orang tu marah dia, orang tu marah dia. Sebenarnya kita cakap tu kita benda yang tak ada jaminan. Orang mengaji, duduk dengan kalam Allah, dia tengok yang mana yang ada jaminan. Lepas tu dia tak peduli. Tak apalah, kita tak kisahlah. Apa nak berlaku? Nak macam mana? Dah rakam ni, orang tengok belakang ni. Tapi kita nak buat macam mana? Bagi kita dah buat pilihan dan kita tak akan undur ke belakang. Dan kalau berlaku apa, kita bersabar. Kan? Lepas tu kita yakin janji Allah benar. Lepas tu wastaghfir li dzambi. Maksudnya nak minta ampun dosa, nak banyak dosa. Dengan cara mana kita nak minta ampun kepada Allah? Kita banyak dosa. Jadi bila orang kata kita abaikan salah orang kepada kita fikir salah kita dengan Allah. Masa inilah peluangnya. Begitu kau orang baik, orang yang banyak silap. Kalau duduk belah senang, baik kita berdoa, minta ampun kepada Allah, dan kadang kita duduk belah susah. Dan ada cakap betul, orang kata. Masa itulah kita boleh kita minta ampun kepada Allah. Wallahu tu dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah kerunian Allah yang dia berikan kepada orang yang dia kehendaki. Allah nak dia. Maka Allah nak dia. Kan? Allah nak dia, Allah buat lagu tu. Kan? Allah tak sayang kita, Allah buat kita lagu tu. Kan? Kita ingat cara kita ni comel dah. Sebenarnya Allah bila Allah suka seorang, Allah pilih jenis orang yang wala yakhafuna laumata laim. Allah pilih lagu tu. Kita duk fikir hak orang pilih. Orang cerdik fikir hak Allah pilih. Hak orang manusia pilih apa dia? Sengak, orang tak kata apa ke dia. Orang kata bagus dia, kan? Bagus dia. Mengajar tak sebut apa-apa. Belagangi. Sebenarnya kalau kita fikir, kita kalau ngaji Quran, kalau Allah nak duduk mana kita? Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas, Maha mengetahui. Lepas tu, innama, sesungguhnya penolong kamu. Sesungguhnya penolong kamu. Penolong kamu yang akan tolong kamu, yaitu Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Penolong kamu sebenarnya Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Beriman dengan apa yang Quran kata? Alladzina, yaitu sifat dia mendirikan solat. Alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah, dan menunaikan zakat. Wahum raki'un, dan mereka adalah orang-orang yang tunduk. Jadi kita ni cari sedap, cari belah-belah tak comel. Tuhan kata hak ni comel. Cari belah ni, cari orang lagu ni.
Orang yang beriman dengan Quran tak boleh kata apa. Orang ni kita duduk dengan dia. Orang yang tidak peduli celaan orang yang mencela. Kan? Barang siapa yang menjadikan Allah sebagai pimpinan dan Rasulnya, barang siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, fa inna hizballah humul ghalibun. Sesungguhnya golongan Allah itu adalah orang-orang yang pasti menang. Saya ini. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi dia kata, la tattakhidu, jangan engkau menjadikan alladzina takhadu dinakum, orang yang menjadikan agama kamu. Orang yang menjadikan agama kamu ni sebagai apa? Huzwa, ejekan. Wala'iba, permainan. Mana seolah-olah macam apalah kata ni saja, tak sungguh mana. Adapun pesenda lah kan. Minal ladina utul kitab. Siapa dah? Dari orang-orang yang diberi kitab dari sebelum kamu. Wal kuffar awliya, dan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Yaitu di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan orang-orang kafir yang musyrik. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Wattaqullah, jika kuntum kamu mukminin, orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.